Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Abu Bakar dan nama matrik saya ialah AA200191. Saya dan rakan-rakan saya adalah daripada Bulan 5, Seksyen 8, Falsafah dan Isu Semasa. Jadi, tajuk yang akan kami bentangkan ialah cabaran pelaksanaan pendidikan abad ke-21. Saya akan membentangkan pengenalan bagi cabaran pelaksanaan pendidikan abad ke-21 ini. Untuk pengenalan pembentangan ini, pendidikan membawa maksud satu proses penyampaian dan menimba pengetahuan untuk meningkatkan daya intelek dan keyakinan diri setiap insan. Jadi, semua insan perlulah menimba ilmu untuk meningkatkan sikap-sikap yang baik dalam diri. Contohnya, intelek dan keberanian dalam diri. Selain itu, antara potensi yang dapat dicungkil dalam pendidikan ialah akal atau lebih dikenali sebagai kognitif, jasmani, psikomotor, tingkah laku, behavior dan rohani, spiritual. Jadi, apakah usaha kerajaan untuk memastikan kesemua aspek ini dapat diperoleh semua pelajar maupun mahasiswa? Jadi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran abad ke-21 ini. Program ini menekankan aspek kemahiran dan kompetensi yang dapat memenuhi hasrat pendidikan abad ke-21. Selain itu, terdapat 4 kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Antaranya komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif dan kreativiti. Hal ini akan dapat memberikan impak yang besar kepada pembelajaran pelajar-pelajar. Saya akan teruskan dengan penyertaan masalah. Antara masalah yang dihadapi untuk melaksanakan program pendidikan abad ke-21 ini ialah jadual kurikulum yang padat. Hal ini kerana pelajar-pelajar perlu memberikan sedikit masa mereka kepada program pendidikan abad ke-21 ini. Masalah ini lebih jelas dilihat apabila pelajar itu berada dalam tahun peperiksaan besar seperti SPM, PMR dan UPSR. Selain itu, penyertaan masalah yang seterusnya ialah silibus subjek yang perlu dihabiskan oleh guru mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan guru-guru lebih terkejar-kejar untuk menghabiskan silibus tersebut. Dan lain-lain penyertaan masalah ialah masalah peperiksaan berpusat dan waktu pengajaran seringkali diambil oleh tugas lain yang tidak memerlukan kaedah pembelajaran ke abad 21. Jadi, itulah pembentangan pengenalan dan penyertaan masalah daripada saya. Saya akan teruskan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Hakimi bin Abdul Rahim. Nombor matriks AA200628. Objektif kajian kami ialah memahami elemen pendidikan abad ke-21 dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, memahami kaedah pelaksanaan pendidikan abad ke-21. Dan yang ketiga, memahami isu dan cabaran pendidikan abad ke-21 dan cara mengatasinya. Kepentingan kajian kami pula ialah pelajar yang berkualiti dapat dilahirkan melalui penerapan pembelajaran yang lebih memusatkan kepada pelajar itu sendiri. Yang kedua, dapat membantu pelajar dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan cabaran globalisasi dengan melahirkan pelajar yang bukan sahaja berkeyakinan dalam bidang pendidikan, malah dalam bidang kerjaya. Yang ketiga, pelajar yang mempunyai sifat disiplin, berdikari dalam diri dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul. Dan yang terakhir, pelajar dapat menguasai kemahiran komunikasi dengan orang lain, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran keupayaan dan kecekapan dalam melakukan sesuatu hal. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Metodologi kajian yang kami gunakan ialah kaedah kuantitatif, iaitu dengan pengisian borang menggunakan aplikasi Google Form.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dato' Nadia binti Hairudin dan saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan yang mempunyai 2 cabang, pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Pengenalan falsafah pendidikan kebangsaan ini untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Oleh itu, ia dapat memupuk pengetahuan dan berakhlak mulia serta bertanggungjawab dan berkemahiran agar mencapai kebahagiaan diri dan juga kesejahteraan dan keharmonian keluarga, masyarakat dan juga negara. Rumusan falsafah pendidikan nasional ini setelah tinjauan jawatan kuasa kabinet berdasarkan 3 ideologi, iaitu rukun negara, dasar ekonomi baru dan juga dasar pendidikan kebangsaan. Elemen falsafah pendidikan kebangsaan terdiri daripada pendidikan suatu usaha yang berterusan. Yang kedua, memperkembang potensi individu. Yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis. Yang kelima, kepercayaan kepada Tuhan. Yang keenam, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Yang ketujuh, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Yang ke-8, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Yang ke-9, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Yang ke-10, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Dan yang terakhir, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Perbandingan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pandangan dari segi agama Islam dan Barat. Agama Islam menyebarkan kemahiran dan berpengetahuan teknikal bersumber Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ia mewujudkan individu seimbang dari segi keimanan, berpengetahuan, akhlak mulia. Ia tidak memisahkan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat, hanya menolak pandangan yang mementingkan alam rohani dan mengabaikan alam kebendaan. Bercirikan Islamik, berkonsepkan pembentukan Islam dari segi jasmani, emosi, intelek dan juga rohani. Dan menumpukan daya pemikiran. Guru mestilah berintelek kerana menyampaikan ilmu dan mengasah pemikiran pelajar. Falsafah Barat terdiri daripada falsafah tradisional dan falsafah moden. Falsafah tradisional di luar kawalan manusia dan boleh dikenal pasti daripada perennialisme dan esensialisme. Falsafah moden, kebebasan individu untuk memperoleh sesuatu matlamat. Kedua-dua ini saling berkait rapat. Guru menggunakan pengajaran secara saintifik dan menggunakan kaedah didaktik untuk membentuk fakta yang perlu difahami dan dihayati. Ia bertumpu kepada 3 kemahiran asas, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kurikulum progresisme menekankan kemahiran menyelesaikan masalah. Guru menjadi pembimbing dan membantu pelajar mengenal pasti masalah. Pandangan ahli falsafah terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan Barat termasuklah Aristotle, Plato, John Dewey dan John Locke. Falsafah Plato mengatakan bahawa proses membentuk individu ini ingin melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan berpengetahuan tinggi, manakala falsafah Aristotle mengatakan etika politika membuka peluang individu untuk mencapai kebahagiaan hidup masing-masing. Pendidikan Islam pula antaranya Imam Al-Ghazali dan Muhammad Qutb. Tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang seimbang dari segi jasmani, intelek, rohani dan kebendaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Berani. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembangunan Malaysia dan kesimpulan daripada proposal kumpulan kami. Peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan pembangunan Malaysia kami bahagikan kepada 2, iaitu cabaran falsafah pendidikan kebangsaan dalam pendidikan abad ke-21 dan
cara merealisasikan falsafah pendidikan kebahasaan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebahasaan FPK berjaya berperanan dalam merealisasikan hala tuju pendidikan negara. Generasi muda pada hari ini perlu dididik dan dibangunkan bagi mengenal serta memahami diri mereka, keluarga, masyarakat dan negara mengikut acuan kita pada masa kini dan masa depan. Cabaran yang sering dihadapi dalam pembelajaran ialah pelajar tidak tahu dan tidak mahir untuk menzahirkan idea walaupun mempunyai idea yang baik. Mereka tidak mahir untuk mencadangkan idea menjadi pelbagai cabaran yang lebih luas dan berfikiran jauh. Pencapaian akademik pelajar dan dalam subjek sains dan matematik dipengaruhi oleh keupayaan pelajar untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi. Justru itu, tahap penguasaan terhadap kemahiran berfikir aras rendah mempengaruhi tahap penguasaan kebat pelajar. Guru menghadapi cabaran untuk menerapkan kebat kepada pelajar kerana pelajar masih belum bersedia untuk menguasai kebat. Selain itu, di sebalik kemajuan sains dan teknologi, kekurangan pengalaman dan kemahiran dalam menghasilkan perisian pendidikan sains seperti membina dan membangunkan laman web dan menghasilkan bahan pengajaran atas talian telah membataskan dalam menyediakan PDP yang menarik. Kita pergi pada slide seterusnya. Cara merealisasikan falsafah pendidikan kebahasaan di Malaysia. Untuk merealisasikan pendidikan di negara kita, perubahan yang dibuat hendaklah bertepatan dengan tuntutan semasa. Dalam konteks Malaysia, sistem pendidikan haruslah dibangunkan dan ditambah dengan pembaharuan agar dapat merealisasikan falsafah pendidikan kebahasaan. Bertitik tolak dari pendidikan abad ke-21, pembaharuan yang dibuat mestilah berdasarkan menjangkau masa yang lama tetapi bersifat sistematik. Selain itu, pelajar perlu yakin dan berani untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan media elektronik yang sememangnya mempunyai rakaian sosial. Dengan menggunakan rakaian atas talian, pelajar juga dapat berpeluang mengenali rakan yang lain sama ada dalam rakaian di sekolah sahaja maupun rakan di luar. Seterusnya, pelajar juga perlu berani untuk mengambil risiko untuk melakukan perkara. Malah lebih baik lagi jika pelajar itu sendiri berani untuk melakukan perkara yang baru dan tidak berputus asa apabila perkara yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Kita pergi pada slide seterusnya, kesimpulan. Secara konklusinya, dalam usaha menerapkan abad ke-21 pada setiap pelajar, tenaga pelajar berhadapan dengan cabaran hebat memandangkan terdapat banyak kemahiran abad ke-21 yang perlu diterapkan dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran yang singkat. Usaha memupuk kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar agak sukar kerana pelajar-pelajar mempunyai perbezaan dari segi pengetahuan sedia ada, minat, motivasi dan gaya pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mengambil inisiatif dalam mengekalkan minat dan motivasi pelajar dengan mengaplikasikan pelbagai teknik dan pendekatan yang bermakna dalam pengajaran dan pembelajaran. Tetapi persoalan yang mungkin timbul dalam minda tenaga-tenaga pelajar, apakah cabaran-cabaran dalam memperkasakan penerapan pendidikan abad 21 dalam diri pelajar? Terdapat pelbagai cabaran pelaksanaan pendidikan abad ke-21 yang dapat kami perolehi daripada kajian yang telah kami lakukan. Antaranya ialah pelaksanaan pendidikan abad ke-21 ini ialah kekayaan masa yang diberikan. Apabila bercakap tentang pendidikan abad ke-21, guru sering berfikir tentang kekayaan masa. Antara aspek-aspeknya ialah masa yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan waktu pengajaran yang terganggu oleh aktiviti lain yang tidak berkaitan dengan pengajaran mereka. Hal ini kerana aktiviti dan proses pembelajaran dalam proses abad ke-21 ini memerlukan masa yang panjang untuk dilakukan. Semua isu ini menghalang usaha guru dalam merancang pengajaran kreatif, bermakna dan berkesan serta menepati pembelajaran abad ke-21. Dapat disimpulkan di sini, semua pihak perlu mengambil bahagian bagi melaksanakan program yang dapat memberikan atau melahirkan pemimpin baharu berkaliber kreatif dan inovatif ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.